Silakan Ustaz. Boleh Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya minta maaf ada pesanan penaja sebentar tadi. Baik, berbalik kepada isu kita tadi. Jadi sumpah li'an tu dia apa ni 4 kali kan. Wallahi wa billahi wa tallahi kan. Lepas tu tuduhan tu dibuat kan. Kalau dia bohong macam mana apa semua. Baik, maka tuduhan yang kelima itu dia sebutlah murka Allah Subhanahu wa taala akan menimpanya jikalau suami itu benar dalam tuduhan dia. Jadi itu contoh. Lepas itu apabila berlaku keadaan seperti ini, suami isteri itu dipisahkan selama-lamanya. Mereka tak boleh rujuk, tak boleh nikah balik. Jadi itu contoh yang kita panggil sebagai sumpah li'an. Jadi isteri yang disumpah li'an ni dia tak berhak untuk dapat nafkah, nak dapat duit daripada suami dia, nak duduk di rumah, anak dilahirkan tu pun tak boleh tak boleh binti kepada suami dia, tapi dinasabkan kepada isteri, bukan kepada suami. Jadi keadaan ni berlaku macam tadi jugalah. Jadi anak perempuan tu kalau dia nak kahwin, dia tak boleh guna ayah dia lah untuk jadi wali dia kan, dia kena wali hakim. Itu contohlah sumpah li'an. Jadi mudah-mudahan benda macam ni tak berlaku lah kan di kalangan kita. Kemudian yang ketiganya, apabila isteri itu berzina kan. Jadi apabila isteri itu berzina, sama ada diketahui oleh suami dia ataupun tidak diketahui oleh suami dia. Dia ada dua kemungkinan kan. Dia ada dua kemungkinan. Sama ada masa dia berzina itu, hasil perzinaan itu suami dia tahu ataupun suami dia tidak tahu kan. Kemudian dia pregnant kan, dia hamil. Maka anak yang dilahirkan itu dinasabkan kepada suami dia kan, dinasabkan kepada suami dia, bukan kepada lelaki yang menzinai dan menghamilinya. Ini dengan kesepakatan para ulama, sebab ada hadis al-waladu lil firashi walil ahiril hajar. Anak itu hak lelaki yang memiliki tempat tidur, mana suami dia kan, sebab suami yang memiliki tempat tidur. Dan bagi yang berzina, tak ada hak apa pun ke atas anak tersebut. Jadi kita nak faham situasi yang ketiga ni, kita kena faham situasi yang kedua tadi, iaitu bila suami isteri, kalau suami dia tak mengaku anak tu anak dia ataupun dia tuduh isteri dia berzina, maka anak tu tak boleh bin kepada si suami sebab suami tak mau terima anak tu. Dengan syarat jangan lama sangat kan. Dia mesti seberapa segera yang munasabah dia tak mengaku anak tu anak dia. Contohnya dia tahu isteri dia mengandung ataupun dia tengok bila anak tu lahir ada tanda-tanda bahawa tu bukan anak dia, sebagai contohlah. Maka itu yang dikatakan bahawa bolehnya seorang suami untuk tidak mengaku anak tu anak dia. Tapi kalau dia tidak menafikan anak tu anak dia, walaupun isteri tu berzina sekalipun, tapi dia terima anak tu sebagai anak dia, maka para ulama mengatakan bahawa anak itu dinasabkan kepada si suami, bukan kepada lelaki yang berzina ataupun menyebabkan perempuan itu hamil. Jadi mungkin antara kita ni rasa pelik kan, kenapa pula bila suami isteri itu berzina, suami dia tak tahu, ataupun suami dia mungkin tahu tapi dia terima anak tu anak dia, walaupun dia tahu bahawa anak tu bukan anak dia, tapi dia terima anak tu anak dia. Kenapa pula anak itu menjadi sah taraf? Kan? Mengapa tidak dikatakan anak itu anak zina ataupun anak luar nikah ataupun anak tidak sah taraf? Jadi ini mungkin antara kita ada yang pelik kan. Kalau tuan-tuan dan perempuan masih ingat, di awal dahulu saya pernah sebut tentang agama ni, dia ada apa yang dipanggil sebagai ta'abbudi kan, ibadah ta'abbudiyah kan, dan satu lagi dipanggil sebagai ta'aqquli kan, yang dipanggil sebagai ibadah ta'aqquliyah. Jadi ta'aqquli dengan ta'abbudi, apa dia ta'aqquli, apa dia ta'abbudi kan. Ta'aqquli iaitu perintah agama ataupun ibadat yang disyariatkan kepada kita itu, dia bersifat ta'aqquli. Ta'aqquli ni reasoning kan, reasoning, dia ada alasan dia. Jadi kalau
illah tu tak ada, kan, alasan tu tak ada, maka hukumnya dia tak jadi sebagaimana yang asalnya. Kan, sebagai contoh, kalau tuan-tuan dan puan masih ingat di suatu ketika dahulu, kalau kita nak pakai perfume minyak wangi ni tak boleh yang ada alkohol, kan. Banyak fatwa-fatwa dulu kata alkohol tu najis, kan, khamar, apa semua tu, kan. Jadi maka haram kita pakai. Tapi lately, kebelakangan ini, kalau tuan-tuan dan puan tengok fatwa-fatwa dalam negara kita, negeri-negeri dalam Malaysia ni pun dah mulai keluarkan fatwa yang baru, iaitu walaupun perfume itu, minyak wangi ke seumpamanya ada alkohol, tapi alkohol itu tidak semestinya termasuk dalam khamar. Dia tidak semestinya jadi najis. Sebab tu sekarang ni kalau kita pakai perfume ataupun minyak wangi seumpamanya yang ada alkohol sekalipun, maka ia sah untuk kita boleh bawa dalam semayang. Kita boleh semayang dengan memakai perfume ataupun minyak wangi yang ada alkohol. Jadi itu contohlah, sebab dilihat kepada apa yang kita panggil sebagai reasoning, kan. Jadi para ulama telah membuat keputusan bahawa sebenarnya yang haram itu ialah khamar, kan, yang kita jadikan sebagai minuman ataupun makanan yang mana jumlahnya itu boleh menyebabkan mabuk. Jadi kalau itu yang berlaku, maka barulah dia jadi khamar, kan, yang haram, dan ainnya itu adalah najis, kan. Ain adalah najis, maksudnya kalau khamar tu kena pada baju kita, maka kita bawa pergi semayang, maka semayang kita tidak sah sebab pakaian kita tidak suci. Itu yang kita panggil sebagai ta'akuli, kan. Samalah juga ta'akul ini contohnya rokok, kan. Rokok dulu ramai ulama kata dia harus, dia makruh, kan. Kemudian sekarang ni kita tengok dah banyak dah fatwa, terutamanya fatwa dalam negara kita. Dan boleh kata semua doktor pun kata rokok ni membahayakan kesihatan. Kita boleh tengok gambar pada kotak rokok itu, macam-macam ada, kan. Macam-macam ada. Kanser itu, kanser ini, apa semua, macam-macam penyakit yang ada pada rokok. Maka dengan sebab itu, sebab reasoning itu, kan, reasoning, maka ulama membuat keputusan dengan sebab kajian-kajian terbaru menunjukkan betapa dahsyatnya akibat buruk daripada rokok itu, la darara wa la dirar, kan, kita tak boleh terlibat dalam memudaratkan diri kita ataupun memudaratkan orang lain, maka rokok menjadi haram. Sekarang ni difatwakan dan diwartakan sebagai haram. Jadi ta'abbudi lain. Ta'abbudi ialah satu perintah agama yang kita tak boleh question alasan macam mana sekalipun. Contohnya sembahyang maghrib 3 rakaat. Boleh tak kita nak buat 4 rakaat macam sembahyang isyak? Tak boleh. Bukan saja tak dapat pahala, dapat dosa lagi sebab kita bid'ah, kita buat benda-benda bid'ah, kan. Maghrib 3 rakaat, kita memandai-mandai pergi tambah 1 rakaat ataupun rajin sangat hari tu nak buat 6 rakaat sembahyang maghrib, maka itu berdosa, tak dapat pahala tapi berdosa lagi. Jadi itu contoh ta'abbudi dengan ta'akuli. Maka berbalik kepada apa yang kita sebut tadi, iaitu bila isteri tadi berzina, sama ada suami dia tahu ataupun tidak tahu, dan suami dia tidak membantah, kan, tidak mempertikaikan anak itu, maka ulama berbeza pendapat apakah soal pengakuan dan penerimaan anak ini termasuk dalam ta'abbudi ataupun ta'akuli. Jadi keputusan Mahkamah Syariah di Malaysia setakat ini, setakat pengetahuan saya, mereka telah membuat keputusan, hakim-hakim, panel hakim membuat keputusan bahawa pengakuan dan juga penafian anak ni dia termasuk dalam ta'abbudi. Maknanya kita walaupun kita ada DNA dan sebagainya, maka kalau kita nak nafikan anak, kita mesti mengikut kaedah yang telah ditetapkan oleh syariat, kan. Kita tak boleh menggunakan kaedah-kaedah lain. Jadi itu contoh secara ringkas yang mana pentingnya kita mengetahui tentang soal kita mengaku ataupun kita menafikan anak yang dilahirkan oleh isteri berkenaan. Baik. Kemudiannya situasi yang keempat, kan, apabila si perempuan itu berzina, kemudian dia pregnant, dia hamil dan dinikahi oleh lelaki yang menghamilinya, yang menyebabkan dia mengandung tu.
Macam mana pula keadaan seperti ini? Jadi anak tersebut dinasabkan kepada ibu dia, bukan kepada lelaki yang menzinai si ibu tadi dan yang menyebabkan ibu tadi pregnant. Walaupun kemudiannya lelaki itu menikahi ibunya dengan sah. Dalam kes seperti ini, yang mana perempuan yang berzina itu kemudiannya hamil, kemudian dinikahi oleh lelaki yang menzinai dan menghamilinya, maka dia tak dapat dimasukkan ke dalam hadis yang kita sebut tadilah al-waladu lil firash. Jadi dalam kisah seperti ini tak boleh dinasabkan kepada lelaki yang menzinai ataupun yang menyebabkan ibu dia pregnant. Kemudian yang kelimanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, suatu orang perempuan dia berzina, kemudian dia pregnant, kemudian dia dinikahi oleh lelaki lain. Bukan lelaki yang menyebabkan dia pregnant tu. Jadi dalam masalah ini perempuan tadi dia mengandung kerana zina. Kan? Kemudian dia dinikahi oleh lelaki lain. Bukan lelaki yang menyebabkan dia hamil. Jadi ulama berbeza pendapat. Kan ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama kata perempuan tadi boleh dinikahi dan juga halal dinikahi. Sebab mereka buat alasan perempuan tu mengandung kerana zina, bukan kerana hasil nikah. Ni macam contoh dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dia tidak mengiktiraf kandungan tersebut sebab kandungan tu kandungan luar nikah. Maka dia kata boleh dikahwini perempuan itu sebab kandungan itu bukan kandungan yang diiktiraf oleh agama. Ini contoh kan mazhab Imam Syafi'i dan juga mazhab Imam Abu Hanifah. Cuma di sisi Imam Abu Hanifah dia kata kena tunggu sampai perempuan itu melahirkan, barulah boleh tinggal boleh boleh kita kata mengadakan hubungan kelamin lah antara suami isteri. Manakala dalam mazhab yang kedua haram dinikahi perempuan yang mengandung akibat zina itu. Ini mazhab yang kedua. Ini mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan juga mazhab Imam Malik. Jadi berdasarkan keadaan itu kita di Malaysia ni sebab kita secara rasminya kita mengamalkan mazhab Syafi'i. Sebab itu kalau perempuan tu mengandung dengan sebab zina boleh kahwin ke tidak dengan perempuan tersebut? Boleh kahwin. Yang sebab apa? Sebab dalam mazhab Syafi'i kandungan itu tidak diiktiraf di sisi undang-undang. Baik, yang keduanya masalah nasab anak tu. Maka dia dinasabkan kepada si ibu dan tidak kepada lelaki yang berzina dengan ibu dia. Baik, kemudian yang keenamnya bila yang saya sebut tadi lah wati syubhah, persetubuhan yang meragukan. Anak tu lahir daripada pernikahan yang fasid, bukan fasiq, bukan qaf, fasid. Kan fasid atau batil. Nikah yang fasid, yang rosak ataupun batil, iaitu setiap akad nikah yang diharamkan dalam syariat. Ataupun rukun nikah tu tak cukup. Kita langgar rukun nikah tu ataupun tak ada rukun nikah itu menyebabkan nikah tu tidak sah. Apa dia contohnya? Anak yang lahir dengan melalui nikah yang fasid atau batil. Contohnya apa? Contohnya nikah dengan mahram kan. Mana sah nikah dengan mahram kan? Nikah dengan orang yang haram kita kahwin. Rupa-rupanya dia tu adik-beradik satu bapa sebagai contoh, adik-beradik satu ibu sebagai contoh yang kita tak tahu pun kan, dan berpisah sebagai contoh dah lama kan, kita tak tahu. Sebagai contoh, itu nikah dengan mahram. Satu lagi nikah dengan susuan. Ni lagilah kan, orang dulu-dulu disusukan anak jiran dia kan, tapi kita tak tahu. Bila dah besar, masing-masing dah besar panjang, dah umur 20 lebih, bercinta, rupa-rupanya yang kita bercinta dan kita kahwin tu rupa-rupanya adik susu kita kan, yang mana mak dia atau mak kita susukan kan, salah seorang daripada kita. Itu adalah menikah dengan adik-beradik susuan. Ataupun nikah dengan isteri bapa kan, isteri bapa kita. Bapa kita merahsiakan perkahwinan dia. Kita kahwin dengan isteri bapa kita ataupun isteri anak ataupun mentua dan sebagainya. Ataupun nikah muta'ah yang macam orang Syiah lakukan. Nikah lebih daripada 4 isteri. Isteri yang kelima tu kan.
itu pun nikah fasid ataupun batil, ataupun nikah tanpa wali, tak ada wali tapi menikah, dan seumpamanya. Jadi bagi pernikahan yang macam ni, kalau kedua-dua pihak tak tahu, maka kalau tak tahu ni secara genuine, memang suami ataupun isteri tak tahu, maka kedua-duanya tidaklah berdosa sebab kita tidak dihukum dalam perkara yang kita tak sengaja dan tak dikenakan apa-apa hukuman, dan anak itu dipanggil sebagai anak wati syubhah, anak hasil daripada persetubuhan yang meragukan, kan. Dia bukan zina, tapi dia kata meragukan sebab kita percaya nikah kita sah tapi sebenarnya tidak sah. Maka itu dipanggil anak hasil daripada persetubuhan yang meragukan. Maka dalam keadaan itu, walaupun pernikahan itu dibubarkan, dipisahkan kerana nikah itu fasid, tapi anak itu adalah wati syubhah, maka dia tetap dinasabkan kepada bapanya seolah-olah sama seperti mana pernikahan yang sah. Itu beza dia hukum dia tu. Kemudian kalau kita tahu, macam mana pula kalau pasangan tersebut memang tahu kan nikah tu tak sah sebenarnya tapi mereka tipu, kan, tipu surat nikah, sengaja buat juga walaupun tahu itu adalah adik-beradik sesusuan, dia tahu nikah tu tak sah tapi dia proceed juga, maka mereka berdosa, dan pihak berkuasa boleh mengenakan hukuman ke atas mereka. Kalau dalam negara kita ni contohnya denda ke penjara dan sebagainya, dan anak itu tidak boleh dinasabkan kepada bapanya. Sebab apa tak boleh dinasabkan kepada bapanya? Sebab kita dah tahu hukum tapi kita proceed juga. Maka itu tak boleh dinasabkan kepada bapanya. Berbeza yang awal tadi kita tak tahu. Kita secara genuinnya memang kita tak tahu. Betul, kita tak tahu. Maka bila kita tak tahu, maka dimaafkan dan anak itu dinasabkan kepada bapanya. Jadi itu secara ringkas untuk pengetahuan kita semua. Saya buka peluang kepada tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat sekalian, jika ada sesiapa yang ingin bertanya soalan ataupun nak menyatakan pendapat dan sebagainya. Saya serahkan semula kepada Puan Aini. Terima kasih. Okey. Baik Ustaz, kat sini saya baca soalan daripada Puan Hanim. Katanya kenalan saya ni adalah anak tidak sah taraf. Namanya dibintikan dengan nama bapa biologinya. Sedangkan apa yang saya maklumkan namanya kena berbintikan Abdullah. Dia bernikah gunakan wali hakim. Macam mana status perkahwinannya sebab berbinti nama bapa biologi dan sekarang bapanya dah meninggal dan dia pun dah bercucu. Bagaimana status anak-anaknya dan pernikahan dirinya sebab lafaz nikah disebut binti nama dan bapa biologi. Baik, wallahu alam, siapa yang menikahkan dia tu? Okey, Puan Hanim. Saya tak pastilah pasal kisah ni dah lama dah, dia baru tanya saya berapa bulan. Baik, macam ni, dengan sebab kita tak tahu fakta secara tepat, saya buat andaian. Andaian yang pertama, jikalau benar dia adalah nikah, dia adalah anak tidak sah taraf, kan, macam saya sebut tadilah, kita kena beza tahu. Mungkin dia anak tidak sah taraf dan dia mungkin anak yang sah taraf dengan sebab wati syubhah macam yang saya sebut tadi. Jadi kita nak kena pastikanlah dia dalam situasi yang mana, ataupun macam yang kita sebut di awal tadi, iaitu perzinaan ibunya dengan lelaki lain dalam keadaan ayahnya masih ada dan ayahnya tidak menafikan anak tu anak dia. Itu pun dia tetap dinasabkan kepada si bapa. Jadi ada pelbagai kemungkinan lah yang kita tak pasti. Cuma kita buat andaian. Andaian yang pertama, nikah tu adalah dilakukan secara sah, iaitu berwalikan dengan wali hakim. Kalau berwalikan dengan wali hakim, walaupun nama dia tu dibintikan kepada bapa yang tidak diakui oleh syarak, maka nikah itu adalah sah, kan. Nikah itu adalah sah sebab yang penting nama tu nama dia, kan, dia yang berkahwin dan disebut nama dia walaupun dibintikan kepada pihak lain. Itu andaian yang pertama. Andaian yang kedua, dia berkahwin dengan wali yang tidak diakui oleh syarak. Contohnya diwalikan oleh bapa yang dibintikan kepadanya, sedangkan tu bukan bapanya yang sebenar, maka dia termasuk dalam pernikahan dan juga hubungan kelamin itu dikira sebagai wati syubhah macam yang kita sebut tadi. Maka
anak-anak dia tetap dinasabkan kepada suami dia, dengan sebab dia secara jujurnya, secara genuinnya dia memang tak tahu hukum tersebut. Maka bila dinasabkan kepada si suami itu, maka hukum perwarisan apa semua, harta pusaka semua dia berjalan seperti biasalah, mana diiktiraf anak tersebut adalah anak yang sah. Jadi kemudiannya yang selepas itu tu dia bergantung kepada situasi tadilah. Kalau secara genuinnya kan memang tak tahu dan sebagainya, kalau dia percaya nikah itu sah dan sebagainya, maka anak-anak yang lahir selepas daripada itu diakui oleh hukum syarak. Wallahu a'lam. Okey, soalan seterusnya pada Manik Som. Selepas sumpah lihan, adakah pasangan suami isteri itu automatik bercerai walaupun terbukti isteri tak berzina? Ya, wallahu a'lam. Sumpah li'an tadi, sebab itu hakim disunatkan untuk memperingatkan kepada suami isteri itu kesan daripada sumpah li'an. Sumpah li'an ini sebab kita tak tahu siapa yang betul sebenarnya, suami yang betul ke, isteri yang betul ke, kita tak tahu. Siapa yang menjadi mangsa kepada keadaan itu, kita pun tidak tahu. Yang mengetahui hakikatnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni manusia, panca indera kita terhad. Kan, mata pandangan kita terhad, telinga pendengaran kita terhad, ilmu kita pun very limited, kan, sangat terhad. Maka agama mengajar kepada kita, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita, nahnu qaumun nahkumu bil-zawahir wallahu yatawalla bis-sarair. Kami adalah satu kaum yang menghukum manusia berdasarkan kepada zahir. Maka yang tersembunyi, hidden itu, yang tersirat itu, kita serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita tak tahu, maka kita serahkan kepada Allah, tapi kita hukum berdasarkan kepada zahir. Jadi zahir tu bagaimana? Kan? Jadi apa yang kita hukum itu adalah mengikut kepada zahir. Jadi zahirnya ialah bila kedua-dua pihak telah saling sumpah li'an, melaknat antara satu sama lain, maka pernikahan itu terbubar dengan sendirinya, dan pembubaran itu dipanggil sebagai ba'in kubra. Ba'in kubra maknanya perpisahan itu tak boleh rujuk. Suami isteri itu tak boleh rujuk sama sekali, tak kiralah suami salah ke isteri salah ke, tapi once saling melaknat antara satu sama lain, li'an antara satu sama lain, dah tak boleh rujuk antara satu sama lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan saja tak boleh rujuk, yang keduanya nak menikah semula pun tak boleh. Kan, nak menikah semula pun tak boleh. Dia macam talak tiga tu lah, kan, dia macam talak tiga. Dan yang ketiganya lebih teruk daripada talak tiga ialah mereka tak boleh kembali sebagai suami isteri selama-lamanya. Hatta abad, kan orang Arab kata abadan abada, selama-lamanya tak boleh. Nak rujuk tak boleh, nak kahwin semula tak boleh. Beza dengan talak tiga, kan, talak tiga kalau dah perempuan isteri tersebut dah kahwin dengan lelaki lain kemudian bercerai, boleh kahwin semula dengan suami yang asal. Itu talak tiga, kan. Yang ba'in kubra bagi sumpah li'an ni, saling melaknat antara satu sama lain, kesan dia sangat besar sebab sampai bila-bila, sampai mati memang tak boleh kembali sebagai suami isteri. Sebab tu hakim syar'i akan bagi nasihat kepada pasangan suami isteri sebelum proceed dengan sumpah li'an, kena fikir habis-habis terlebih dahulu. Dan diberi nasihat, kalau nak tarik balik sebelum dilengkapkan sumpah li'an tu, boleh tarik balik. Jadi kalau mereka tak mau tarik balik, nak proceed juga, masing-masing nak proceed, maka itulah kesan dia, implikasi dia. Wallahu'alam. Seterusnya pada soalan dari Marhani, adakah anak yang tak sah taraf bila sudah dewasa boleh menjadi wali kepada anak-anaknya? Ya, wallahu'alam, bagi anak yang tidak sah taraf, apabila dia ada anak perempuan, dia boleh jadi wali. Itu tak bagi kesan kepada anaknya kalau anaknya itu diiktiraf oleh hukum syarak. Dan dia pun tak berdosa sebab yang melakukan dosa itu adalah ayah dan ibu dia, kan. Jadi dia boleh mewalikan pernikahan anak perempuan dia. Wallahu'alam. Puan Anum, angkat tangan nak tanya soalan, silakan. Puan Nur Adida. Maaf, saya Okey. terpaksa, maaf. Minta maaf. Okey, Nur Adida.
ataupun Puan Fatimah. Salah tekan ya. Okey, tak apa. Rasanya setakat itu saja Ustaz ya. Ya, boleh. Dan ada satu soalan kat sini, saya rasa tak ada kaitan kot. Dia kata orang merokok boleh jadi imam tak? Wallahu alam, merokok boleh jadi imam. Sebab merokok tu walaupun dia mengikut fatwa yang terbaru berdosa, dan ada juga ulama yang kata makruh, tetapi dia tidak menjejaskan kelayakan seseorang imam. Wallahu alam. Okay, Puan Latifah ada kat sini nak tanya? Kat Ya. tangan? Silakan. Saya nak tanya, apakah hukumnya anak yang tak sah taraf ini, bolehkah dia menjadi imam? Imam sunnah. Ya, anak tidak sah taraf boleh menjadi imam. Itu tidak menghilangkan kelayakannya untuk menjadi imam. Sebab sebagaimana prinsip dalam agama, dosa seseorang itu tidak diwarisi. Jadi dosa itu setakat si pelaku dosa. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar yang dia kata orang anak yang tak sah taraf ini tidak boleh menjadi imam. Tak boleh menjadi imam. Sebab al-aslu bara'atuz zimmah. Kan seseorang itu adalah tidak bersalah. Sehingga ada dalil yang menunjukkan dia bersalah. Setakat ini agama kita tidak menghukum, tidak menyebabkan disqualified seseorang lelaki itu daripada menjadi imam sembahyang semata-mata dengan alasan dia adalah anak di luar nikah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, anak saya tak ada anak kan, kemudian dia ambil anak yang tak setaraf lah. Jadi saya pun memikirkan kalau dia dah besar kan mesti dia tahulah dia siapa, sebab dia tidak berbinkan kepada yang ayah yang menjaganya tu. Agaknya macam mana agaknya kalau dia dah besar, kita nak menjelaskan kepada dia siapa ibu dan bapa dia tu. Wallahu alam, ni memang situasi yang berat sebenarnya. Saya nak bercakap mudah je kan, tapi bagi pihak yang menanggungnya itu sudah tentu sangat berat. Tapi pandangan saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita rahsiakan sebagaimana biasa di peringkat awal, sewaktu anak itu masih lagi kecil dan belum mendapat memikirkan baik buruk tentang sesuatu perkara. Tapi apabila tiba masanya, bila anak itu sudah agak matang ataupun sudah dalam keadaan yang boleh memikirkan baik dan buruk, mungkin pada waktu itu kita perlu bagi penjelasan. Dan bila kita bagi penjelasan adalah penting kita nyatakan tentang soal tidak ada kehinaan apa-apa pun. Dia sebagai anak luar nikah, dia jadi anak angkat kita dan sebagainya. Jadi caranya ialah kita ceritakan, share cerita-cerita Nabi-Nabi yang terdahulu dalam Quran, yang diceritakan dalam Quran, bagaimana ada Nabi yang tersingkir dari kampung, Maryam, yang dihalau keluar dari kampung, dituduh zina dan sebagainya. Jadi itu adalah antara lumrah kita sebagai manusia, hamba Allah yang diuji oleh Allah Ta'ala. Sedangkan kalau kita tengok Maryam, dia bukan salah apa pun, kan? Dia tak salah apa-apa pun, tapi ujian dia sangat berat sehingga dia bersumpah, kan, dia bernazar, dia tak mau bercakap dengan siapa-siapa pun. Itu contoh benda yang disebut dalam Quran. Quran cerita itu bukan saja-saja, kan, tujuannya untuk jadi panduan kepada kita bila benda yang hampir sama yang berlaku kepada kita ataupun situasi yang berkaitan, yang relevan dengan kisah itu berlaku kepada kita, maka kisah itu jadi panduan kepada kita semua. Jadi yang penting anak-anak ni, sama ada anak kandung kita ke, anak angkat ataupun anak luar nikah dan sebagainya, kita perlu motivate mereka, bagi semangat kepada mereka untuk move on. Jangan pandang belakang banyak sangat, pandang sekali-sekala sahaja, dan kita lebih utamakan masa depan kita atas dunia ini, sebab itu salah satu daripada takdir Allah yang Allah Ta'ala sudah tetapkan kepada kita. Wallahu a'lam. Soalan daripada Sofia, kalau memang suami tu tahu anak tu anak zina dan suami tu walikan anak zina tu, apa hukumnya?
Wallahu alam, kalau suami tu mengetahui anak tu anak zina dengan maksud anak tu bukan anak dia kan, dan dia tetap menikahkan, maka sebagaimana yang kita sebut tadilah, kalau dia menerima anak tu sebagai anak dia tak menafikan dan anak tu dinasabkan kepada dia, maka dia dalam ta'abbudi. Ta'abbudi maknanya walaupun kita ada reason, kita tahu anak tu luar nikah, tapi sebab dia ta'abbudi, sami'na wa ata'na, kan, kita dah terima hukum agama mengatakan bahawa kalau suami tu terima anak tu anak dia, walaupun dia macam syak ataupun dia tahu anak tu bukan anak dia, maka hukum kata anak tu tetap dinasabkan kepada dia, maka bila dia walikan anak tu, nikah tu adalah sah. Sebab dinasabkan kepada dia. Kecuali kalau dia tidak mengaku anak tu anak dia, kan. Bila dia tak mengaku tu anak dia, dia kena membuat penafian nasab. Kalau dia tidak menafikan, macam mana dia nak kata dia tak mau mengaku anak tu anak dia? Jadi agama tidak akan menerima penolakan yang tidak dilakukan dengan kaedah yang telah ditetapkan oleh agama, sebab dia termasuk dalam ta'abbudi. Wallahu a'lam. Daripada soalan pada Marhani, anak tak sah taraf dinasabkan kepada ibunya, bolehkah diberikan kepada nama seperti Abdullah, Abdul Rahman dan lain-lain? Dia wallahu a'lam, mengikut hukum syarak dan juga undang-undang yang terpakai dalam negara kita sekarang ini, kalau anak tu anak tidak sah taraf yang dinasabkan kepada ibu dia, maka anak tu dibinkan dengan nama-nama Allah, kan, dengan nama yang disandarkan kepada nama-nama Allah. Contohnya Abdullah, Abdul Rahman, kan, Abdul Rahim dan sebagainya. Jadi itu hukum syarak dan juga undang-undang dalam negara kita yang diterima pakai oleh pihak Jabatan Pendaftaran Negara. Allah. Puan Sri Nawati nak tanya soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya berkahwin dengan suami saya yang memang dah ambil anak angkat lah, anak yang tak sah taraf, and then daripada baby dia dah ambil, and then sekarang tu anak tu dah membesar, dah masuk umur 12 tahun dan akan buat IC. Kebimbangan saya sebenarnya anak saya masih tak tahu taraf dia lah, tentang diri dia. So saya tak tahu pihak suami punya perasaan, tapi perasaan saya ada rasa kebimbangan lah, sebabnya dia anak lelaki kan, dan kita nampak emosi dia, maksudnya kita dah tahu dia punya tingkah laku, tindakan yang dia akan ambil. So apa yang perlu saya buat, dan dia bukan mahram saya, betul tak Ustaz? Betul. Jadi orang kata macam mana saya jadi macam benda ni, sebab saya anggap dia sebagai anak kandung saya, tak ada sedikit pun rasa dia tu anak, bukan anak saya lah, tapi cuma orang kata dari segi hukum syarak, sebab dia bukan mahram saya, and then ada sikit lah, mungkin kadang-kadang perasan jugalah, dia ada perasaan yang dia rasa mama dia macam kurang sayang dia berbanding adik dia lah. Disebabkan ni susah lah, tak adalah nak macam saya peluk ke apa ke, memang tak ada. So sebagai seorang ibu lah, apa yang perlu saya buat seandainya lah berlaku, sebab kalau ikut saya punya family pun, saya ada adik bongsu saya anak angkat, bila dia menginjak dewasa, dia tahu dia memang ada berlaku pemberontakan lah, maksudnya dia tak puas hati, tapi Alhamdulillah akhirnya dia okey lah setelah saya sort out. Tapi bila berlaku sekarang ni anak saya sendiri, so saya ada situasi kebimbangan tu lah Ustaz. Wallahualam. Wallahualam. Memanglah sukar keadaan itu, cuma pandangan saya kalau boleh dapatkan khidmat pakar lah. Puan boleh dapatkan khidmat dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, yang mana mereka ni ada kaunselor yang berkemahiran dalam perkara-perkara seperti ini. Kita cuba membaca, kita cuba Google, tengok YouTube dan sebagainya, tetapi kita tetap masih lagi tidak mempunyai kepakaran tersebut. Jadi saya cadangkan supaya dapatkan khidmat kaunseling ataupun pihak-pihak yang berkemahiran dalam bidang ni, supaya mereka boleh mengadakan sesi runding cara dengan anak kita. Jadi walaupun anak kita masih kecil, masyarakat kita ni dia rasa macam terhina kalau dapatkan khidmat seperti ini. Sebenarnya khidmat seperti ini bagus untuk kita manfaatkan. Jadi puan boleh cuba menghubungi
pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat, mereka ni memang ada kaunselor-kaunselor yang berkepakaran dalam perkara seperti ini, insya-Allah. Okey. Saya nampak kat sini Puan Wirda nak tanya, silakan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini satu situasi di mana ini sumbang mahram ya antara bapa dan anak. Of course lah anak tu tak setuju, tak membenarkan keadaan ni, tetapi adalah ia ada sumbang mahram. Jadi bila anak ni nak kahwin, bapa ni nak menjadi wali sebab dia sah kan, anak dia tu sah, tapi anak ni tidak mahu bapa yang mewalikan dia sebab keadaan bapa dia yang jahat tu kan. So macam mana perkara ni, di mana bapa ni pun nak hadir dalam perkahwinan tu, tapi anaknya memang tak mahu bapaknya diwalikan, dan dia juga tidak mahu datuknya, bapa kepada, sebab dia adik-beradik tak ada lelaki kan, datuknya pun pernah sumbang mahram juga kepada cucu dia ni. Macam mana keadaan ni? Wallahu alam. Saya pun tidak pasti dalam situasi ini. Cuma pada pandangan saya ialah dia sebab dalam apa kita kata prosedur di mahkamah yang adanya adalah wali abdal. Wali abdal ni kalau maksudnya wali tu enggan menikahkan anak perempuan dia. Tapi dalam situasi yang diutarakan pada pagi ni ialah anak tu yang enggan berwalikan bapa dia. Jadi saya tak pastilah prosedur yang ada. Cuma jika bertanya kepada pendapat saya adalah lebih baik anak itu diajar supaya menerima hakikat bahawa walaupun ayahnya itu menzalimi dirinya, dia tetap wajib berlaku baik kepada ayahnya. Saya bagi satu contoh. Dalam Al-Quran banyak ada ayat-ayat tertentu yang menceritakan bagaimana ibu bapa itu kufur, kan, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dosa kufur ni, dosa syirik ni jauh lebih besar daripada dosa yang lain. Dosa paling besar, tidak ada dosa lain yang lebih besar daripada dosa mensyirikkan Allah taala. Tapi itu pun masih Al-Quran mengajar kepada kita bahawa anak wajib berlaku baik kepada ayah dan ibunya. Maka pada pandangan saya, kita perlu tenangkan anak itu dan bimbing dia bahawa ayahnya tetap ayah dia. Soal dia melakukan dosa, maka itu tetap dosa. Kan? Kita tak nafikan itu tetap dosa. Tapi wali itu tetap adalah ayahnya, maka kita, dan keadaan itu hanya sekali sahaja berlaku, iaitu dia akad nikah sekali sahaja, lepas tu dah tak ada dah. Jadi kita kena tenangkan anak itu, kuatkan semangat dia dan didik dia bahawa hidup kita atas dunia ni kerana Allah, kan, bukan kerana ayah kita, bukan kerana ibu kita, kerana Allah. Maka apa yang berlaku yang lepas itu adalah antara takdir yang Allah Ta'ala tetapkan yang berlaku pada semua orang, kan. Hatta Nabi-Nabi pun diuji dengan pelbagai ujian yang sangat dahsyat. Maka dengan sebab itu kita terima hakikat itu, perkara yang berlaku sudah berlaku, maka kita tempuhi itu dengan cara yang diajar oleh agama, itu tetap berlaku baik kepada ayah dan ibu walaupun mereka melakukan suatu dosa yang berkaitan dengan diri kita. Wallahu a'lam. Ini dia soalan terakhir lah saya. Pada Malik. So, dia kata, tanya jika anak zina isteri suami mengaku itu anaknya walaupun dia tahu itu bukan anaknya lah. Adakah si anak zina tu boleh jatuh hukum pewarisan harta suami tu? Ya, wallahu a'lam. Sebagaimana yang kita sebut tadi, apabila anak itu dinasabkan kepada si bapa, kan, apabila anak itu dinasabkan kepada si bapa, sebab dia termasuk dalam ta'abbudi ni. Ta'abbudi makna kita ada alasan macam mana sekalipun kita kena ikut prosedur tersebut, kan. Jadi oleh kerana dalam hukum syarak anak itu dinasabkan kepada si bapa walaupun anak itu sebenarnya anak zina ataupun anak tidak sah taraf, tapi oleh kerana ia diakui oleh si bapa tadi, maka agama mengiktiraf dan dia termasuk dalam ta'abbudi. Maka segala hukum yang berkaitan seperti pewalian, nasab, kan, termasuk yang ditanya tadi harta pusaka, soal perwarisan, maka anak itu boleh mewarisi harta pusaka si bapa tersebut. Wallahu a'lam.
Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Ahmad Kilani atas pencerahan dan perkongsian ilmu itu, dan semoga perkongsian ini dapatlah sedikit sebanyak membantu kita semua, memberikan penjelasan dan kefahaman ya bagi kita semua. Dan saya mewakili pihak pengusaha, mohon maaf jika ada salah bicara pada saya. Yang sempurna itu hanyalah milik Allah SWT. Dari pihak pengusaha juga mengucapkan terima kasih kepada penaja bagi program ini. Semoga tajuk ini menjadi bekalan menuju ke akhirat kelak. Dan ucapan terima kasih juga kepada para jemaah yang sudah duduk bersama-sama sehinggalah ke akhir program ini. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu Ustaz. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Baik, sidang hadirin mukminin, kita beramal dengan doa yang diajar oleh Nabi untuk kita baca pada setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima olehmu ya Allah. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Terima kasih Puan warahmatullahi Ainon. wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan Ainon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Terima kasih semua.